Ustaz tolong Ustaz. Nama Allah. Saya tak tahu lah. Kereta nak bayar hutang semua apalah. Ustaz, isteri saya kena buang kerja. Ustaz, anak saya kena buang kerja. Ustaz. Oh. Saya duduk di hotel Ustaz. Pak saya ni dah tak larat pun kena kerja Ustaz. Mak saya darah tinggi lah apa. Saya pening kepala Ustaz. Oi. Saya lagi aku balik pada Langkawi ni. Aku pula pening. Tuan-tuan tengok berapa ramai yang bunuh diri hari ni. Masalah hutang. Berapa banyak hari ni yang masalah keluarga. Jadi anxiety. Bunuh diri. Ada yang bunuh diri duduk tepi sungai. Elok nak terjun, boya timbul. Tak jadi terjun, turun balik. Tadi cadang nak bunuh diri, tengok-tengok ada boya tu, tak jadi takut. Lah. Hang kata nak mati lagi cepat kalau boya makan hang. Kenapa yang perlu sayang Nabi Muhammad lebih pada mak kita? Kenapa kena sayang Nabi Muhammad lebih daripada bapa kita, isteri kita, suami kita, anak kita, ketua kampung kita? Malah menyayangi Rasulullah lebih daripada sayang diri kita sendiri. Siapa-siapa yang kata, Kak Leha, sayang suami Kak Leha kan Rasulullah? Suami Kak Leha lah. Salah tu Kak Leha. Abang Bidin, sayang isteri kan sayang Rasulullah? Isteri saya lah Ustaz. Oi, salah Abang Bidin. Rasulullah dulu. Sayang Abang Bidin kan sayang Rasulullah. Rasulullah dulu. Tahap sayang pada Nabi ni tak boleh siapa-siapa pun mengatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ya tuan-tuan. Pertama, cinta kepada Allah. 2, cinta pada Rasulullah. 3, cinta kepada jihad. Surah At-Taubah ayat 24. Allah Ta'ala sebut tu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Sampai habis ayat tu. Siapa-siapa yang sayang mak bapak dia, siapa-siapa yang sayang isteri dia, siapa-siapa yang sayang anak dia, siapa-siapa yang sayang adik-beradik dia, siapa-siapa yang sayang tempat tinggal dia, siapa-siapa yang sayang kepada bisnes dia, siapa-siapa saja yang sayang kepada negara dia, melebihi daripada Allah, Rasul dan jihad. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Tunggulah bala akan sampai kepada dia. Maknanya perintah cinta kepada Nabi adalah cinta yang datang arahannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana Ustaz saya nak cinta dengan Nabi? Saya tak pernah tengok dia. Macam mana saya nak sayang pada Rasulullah? Saya tak pernah pegang dia. Dia pun tak pernah dukung saya. Sebab tu tuan-tuan, cinta yang paling hebat, tak pernah tengok, tak pernah jumpa, tak pernah bercakap, tak pernah bersua, tak pernah berjabat tangan, tapi tahap mencintainya, subhanallah. Inilah di antara cinta yang paling pelik sekali. Tak pernah tengok, tak pernah bersua, tak pernah berjumpa, tapi saling mencintai. Sehinggalah Rasulullah menggelarkan kita ashabi. Aku rindu kepada ashabi. Aku rindu kepada apa? Ikhwani. Yang sahabat, Rasulullah panggil sahabat-sahabatku. Tetapi kita yang tak pernah tengok Nabi ni, Rasulullah panggil kita saudara-saudaraku. Tuan-tuan tak bangga Nabi panggil saudara? Kita hari ni kalau penyanyi mengaku saudara. Pelakon saya dengan Zul tu, mak dia dengan mak saya 8 pupu. Jauhnya. Mengaku tu. Padahal Zul Arifin tak kenal pun kita pun. Kita ni ke tuan-tuan, kalau satu sekolah zaman tadika pun kita bangga. Saya dengan Johan tu, Johan Raja Lawak tu, kita orang tadika sekali tau. Dia pun lupa kita dah. Tetapi Rasulullah tak pernah melupakan kita. Kenapa Ustaz yang kita kena sayang Rasulullah? Yang pertama, sebab perintah Allah. Yang kedua, sebab apa? Sebab sayangnya Nabi pada kita, tahap kecintaan Nabi pada kita, tahapnya ialah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Okey.
Nabi-nabi, Nabi Adam kan, Nabi Nuh kan, Nabi apa. Allah Ta'ala bagi pilihan kepada dia orang. Engkau nak buat apa kepada umat engkau? Minta sekarang. Dia pun minta macam-macam, tuan-tuan. Nabi Nuh 850, 900 tahun, 950 tahun berdakwah. Yang ikut Nabi Nuh ramai kita hari malam ni. Punya degil keras kepala. 900 tahun dakwah, kita lagi ramai. Awaknya degil sangat. Sebab tu Kak Leha, kalau anak kita degil, janganlah susah hati. Dia tak jadi umat Nabi Nuh ni. Sabarlah. Ada ikhtiar. Nabi Nuh tak ada tangan tu. Ya Allah, terpulanglah pada engkau ya Allah. Terpulanglah pada engkau ya Allah. Nak musnahkan, nak apakah, aku 950 tahun dia pun tolak. Berapa banyak Nabi doa macam tu. Tapi Nabi Muhammad dia sayang pada kita. Dia tak doa. Dia tak doa macam tu. Dia simpan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia di hari kiamat. Dalam bentuk apa? Doa dalam bentuk syafaat. Padahal berapa ramai sekarang ni tuan-tuan yang benci dengan Nabi Muhammad. Yang benci dengan kata-kata Rasulullah. Yang tak suka dengan Rasulullah. Hari ini dia tunjukkan yang dia tak suka dengan Nabi itu dalam bentuk apa? Ada yang dilahirkan sebagai lelaki. Tapi dia, saya tanya pada satu hamba Allah, kenapa nak jadi perempuan? Saya buat kaunseling selalu usrah dengan golongan-golongan lembut ni. Saya tanya dia, abang, kenapa abang nak jadi perempuan? Kalau I cerita pun, you all tak faham. Oh, sudah. Maksudnya, kita orang sebenarnya perempuan. Okay. Tetapi berada dalam tubuh lelaki. Macam mana Itu sebab aku dah cakap tadi, you all tak faham. Oh, sudah. Kita orang sebenarnya perempuan tahu. Tapi kita terkurung di dalam tubuh lelaki. Maknanya perempuan tapi dalam tubuh. You all takkan faham perasaan kita. So maknanya Allah tersilap masuk sarung lah. Allah tersilap masukkan roh dalam tubuh yang salah. Mana mungkin Allah silap? Mustahil Allah silap. Allah tak pernah silap, bang. Nabi kata, ni Nabi laknat ni orang hak perempuan nak jadi laki, laki nak jadi perempuan. Berapa ramai yang nak ikut? Nak juga. Nak juga. Degil. Nabi nanti, Nabi tak mengaku umat. Masya Allah. Kubur you lain, kubur I lain. Dia buang halkum ni. Saya tanya, buang halkum di mana? Macam mana dia buang? Kikis. Boleh saya tahu tak? Macam mana bentuk halkum? Dia kata macam tulang ayam goreng yang warna putih yang lembut. Yang lembut lah macam tu. Dia kikis sikit-sikit. Supaya tak ada lagi halkum. Nak tunjuk dia perempuan. Allah. Jadi abang-abang kalau rajin, balik rumah, kikis. Dia kata, I dah buat yang ini, I dah buat yang ini, I belum buat yang itu. Kalau I buat yang itu, confirm I adalah perempuan. Allah. Reginya tuan-tuan. Saya kata, kak jangan. Abang jangan abang. Kamu menyesal. Elok-elok boleh pun situ. Yang abang nak potong kat saya apa? I nak jadi perempuan sepenuhnya. Saya kata jangan. Nanti menyesal. Kalau mata kita buta, ramai orang nak derma. Abang-abang kalau mata buta, pergi repair dekat Singapura. Dia ada satu doktor yang pandai, namanya Dr. Ismadi. Bagus doktor. Mata kasih selamat buta pun boleh jadi celek. Tak pernah faham, faham. Tak faham, sudah tuan. Yang tak gelak tu confirm tak faham. Buah pinggang boleh derma.
Tapi kalau abang dah potong benda tu, abang nak pakai balik, siapa nak derma abang? Abang main. Lepas potong 4 bulan, menyesal. Pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam derma kat saya. Tok Imam kata, aku pun nak pakai. Aku kata, melapa lah. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha. Allah Ta'ala kata dalam surah Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kenapa yang kita kena sayang Rasulullah? Nombor 2, saya kata tadi, bila kita sayang Rasulullah, tahap cinta Rasulullah terlalu tinggi. Tak boleh nak bayanglah. Orang lain ni tuan-tuan, tak tahu. Tak tahu. Saya tadi tuan-tuan naik kapal terbang. Berebut. Berebut apa? Tu. Berebut nak bubuh beg. Cik beg saya tak bawa beg hand luggage tak bawa. Bawa handbag senang. Beg besar bawa dalam perut. Berebut nampak. Dia kata panggil roh hak depan. Bukan roh hak depan. Segala roh bawah tu. Pasal apa? Pasal nak berebut beg, letak beg. Baru nak berebut beg. Padahal selagi benda tak settle, tak terbang satu kapal terbang. Sama-sama sampai. Sama-sama landing. Sama-sama naik. Tapi berebut. Dia tak peduli. Hang tolak aku tolak. Yang lagi cerdik, dia seat belakang tu. Dia bubuh depan sejak. Lepas tu dia lengah belakang. Macam-macam jenis orang naik berterbang ni. Setakat berebut nak letak beg di atas tu pun berebut manusia ni. Apa sangat beg tu? Apa sangat kapal terbang tu? Rasulullah syurga. Syurga. Rasulullah tunggu kita depan pintu syurga. Kalau kita lah tuan-tuan sekadar berebut beg tu pun kita tinggal kawan. Lohan lambat sangat. Tak ada beg lah. Hampir letak apa kursi, hampir letak kat depan pramugari tu. Tak dapat beg saja tempat pun tuan-tuan kita tinggal kawan. Rasulullah dapat syurga. Orang yang pertama masuk syurga. Tapi Rasulullah tak masuk. Dia buat apa Ustaz? Dia tunggu kita. Dia tunggu kita. Kita kadang-kadang makan nasi pun tak tunggu lelaki. Habis makan, tu dia makan kat leher. Laki balik pukul 11, ada nasi lagi. Lah, abang tak makan lagi ke? Ingat abang nak makan. Waktu ceramah Ustaz Kazim tadi, mana cukup. Isteri makan ngak-ngak-ngak. Yang laki dia pula makan di sini. Tak ingat isteri di rumah dah. Duk ngak-ngak-ngak. Tak ingat isteri kan. Pandai-pandai dia lah. Nampak? Baru bak kenuri je. Nabi Muhammad syurga. Tak dapat nak dibayangkan nikmatnya macam mana. Tak masuk dia. Pasal apa? Nak tunggu umat kita. Ni tahap di mana sayangnya Rasulullah ni tuan-tuan. Yang ketiga, surah Taha ayat yang saya bacakan tadi. Tuan-tuan, apa penyakit sekarang? Penyakit apa yang sekarang paling kuat melanda Malaysia ni? Selain pada kencing manis, kencing tawak, semua ni. Sakit jantung. Nama dia sekarang ialah anxiety. Penyakit yang sekarang sedang merebak besar dalam masyarakat kita sekarang ialah anxiety. Saya pergi Langkawi semalam, 2 malam tuan-tuan saya duduk sana. Kerja saya duduk dengar masalah orang. Ustaz tolong Ustaz. Nama Allah. Saya tak tahu lah. Kereta nak bayar hutang semua apalah. Allah. Ustaz, isteri saya kena buang kerja. Ustaz, anak saya kena buang kerja. Ustaz. Oh. Saya duduk di hotel Ustaz. Pak saya ni dah tak larat pun kena kerja Ustaz. Mak saya darah tinggi lah apa. Saya pening kepala Ustaz. Oi. Sekali lagi aku balik pada Langkawi ni, aku pula pening. Tuan-tuan tengok berapa ramai yang bunuh diri hari ni. Masalah hutang. Berapa banyak hari ni yang masalah keluarga, jadi anxiety, bunuh diri. Ada yang bunuh diri duduk tepi sungai.
nak terjun dalam sungai. Elok nak terjun, buaya timbul. Tak jadi terjun, turun balik. Mak tanya awak, tadi cadang nak bunuh diri, tengok-tengok ada buaya tu, tak jadi takut. Lah, hang kata nak mati lagi cepat kalau buaya makan hang. Tu nama dia bodoh kan. Anxiety. Dia pakai 2-3 orang duduk kat hospital bahagia. Duduk menor. Saat lagi kita lari. Kita lari. Nak lari macam mana? Jaga ada. Kita lari, mula-mula kita pukul jaga. Biar dia mampu pun tak apa. Lepas tu bila dia mampu ke apa, kita buka pintu pagar, kita lari ya. Jadi, malam tu pi. Tengok-tengok jaga tak ada, pintu tu buka. Dia kata tak jadi, plan tak jalan. Patah balik tuan-tuan, duduk kat asrama balik, menor. Kata nak lari. Dia kata tak jadi, jaga tak ada, tak jadi pukul dah. Tu nama dia anxiety tu. Ada orang yang anxiety yang saya jumpa tuan-tuan, dia jadi gila pasal apa? Dia kena buang kerja, hutang tak bayar, dia takut Volkswagen dia kena tarik balik. Tadi saya duduk makan tadi tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, kenapa pula orang tua ni? Kena tarik welfare 5 bulan tak bayar. Duk menang, Ustaz, sudah dia ni. Aku nak makan laksa pun tak senang. Banyak je tuan. Apa punca yang orang hari ni tuan-tuan? Anak tinggal dalam kereta. Lupa. Munasabah kan munapa? Berapa kes dah dalam bulan ni tinggal anak dalam kereta 7 jam, 8 jam. Lepas tu baru sedar, anakku. Kita ingat dia nak beli pakaian mudah-mudah, anakku. Rupanya dia tinggal anak dia dalam kereta, mati anak dia 2 tahun, setahun. Cuba pergi tanya, hang fikir apa? Dia bawa anak dia tidur dalam kereta dekat belakang. Senang dia bawa kereta, dia letak anak dia seat belakang pasal dia nak hantar rumah pengasuh. Letak seat belakang, anak tidur. Dia hantar pergi pejabat. Lah, buat kerja, banyak kerja. Pengasuh telefon. Hari ni cuti kau? Tak main hantar anak? Ha? Tak main hantar? Anak aku mati keras dah. Tuan-tuan cuba tengok sekarang ni. Berapa banyak kes tu. Sampai anak sendiri lupa ni tuan-tuan ni kira. Apa yang dia main dalam minda dia. Sampai boleh lupa pada anak umur 2 tahun. Tuan-tuan boleh bayang tak? Budak tu parking tengah panas. Duduk dalam kereta. Aircon apa tak ada. Mati enjin. Jemuk tengah panas. 6 jam, 8 jam. Kalau kita mau mati cepat tu. Budak nak menjerit apa? Sebab tu, di antara masalah yang kita kena fikirkan sekarang ialah anxiety. Daripada anxiety, dia boleh jadi mental disorder. Daripada tu, dia boleh jadi depression. Daripada mental tu, dia boleh jadi hilang ingatan. Hilang berupaya berfikir. Akhirnya, dia ambil pisau, dia tikam. Dia dengar pada telinga dia. Bunuh orang. Dia bunuh anak dia, dia bunuh isteri dia. Dia tikam diri dia sendiri. 4 beranak mati tuan-tuan. Ada yang dengar bisikan pada telinga dia. Tikam isteri. Gulung dengan tilam. Dia tengok TV main game. Yang isteri dah mati duduk main. Dia boleh main game lagi tuan-tuan. Bila mak mari tanya mana isteri hang? Dalam bilik. Mana? Tu dalam tilam. Astaghfirullahalazim. Bila tanya, bisikan. Halusinasi. Bisikan suruh terjun bangunan. Bila ke baru ni yang terjun tingkat 5 hospital? Tuan-tuan, ini masalah besar ni. Ni parah ni. Tenang. Yang mana faham? Tak faham sudah. Ni parah ni. Baik.
Nabi Muhammad tak ada ke jalan penyelesaian untuk masalah ni Ustaz? Ini dia ayat yang saya sebut tadi. Surah Toha tadi. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan kami, kami akan bagi pada dia masalah apa? Kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dongka. Kehidupan yang sempit. Jadilah sekarang Ustaz. Tengok isteri jadi sempit. Tengok laki jadi sempit. Tengok anak-anak jadi masalah. Tengok ustaz lagi masalah. Mai semayang, imam baca tak tenang. Imam baca khutbah tak seronok. Tengok pegawai memerintah tak seronok. Pegawai memerintah tengok staf bawah pula tak seronok. Dia mari dah budaya tak seronok. Tengok tali besen tak seronok. Tengok Harry Maguire lagi tak seronok. Mana faham? Tak faham sudah. Allah. Dia main nana pula. Nana pula lagi tak tenteram. Aku nak serabut perut tengok dia ni. Allah. Kenapa yang hidup kita tak tenteram? Jawapannya Allah Ta'ala sebut dalam surah Toha, sebab kamu tak nak ikut peringatan aku. Peringatan aku tu apa? Apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Apa yang Al-Quran kata. Bila kita tak nak ikut, maka kamu akan jadi kehidupan yang sempit. Ada duit, tak cukup. Ada gaji, tak cukup. Ada keluarga, tak bahagia. Ada apa benda pun sempit. Tak saya apa? Sebab tak nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, dalam bentuk apa yang kita nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Ustaz? Semua benda. Pertama dalam bab ibadat. Tuan-tuan, tengok hari ni ada orang yang buat ibadat style dia. Tuan-tuan pernah jumpa ada? Ada orang semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak sekali. Dibuat dalam waktu subuh. Dia buat siap-siap. Itu nak panggil apa tu? Jamak apa? Dia himpun sekali. Pasal apa? Sebab hari itu kenduri kahwin anak dia, dia buat siap-siap. Allah. Sagi zuhur. Allah. Sat lagi asar. Allah. 5 waktu dia pedekah. Isteri dia tanya abang. Banyaknya abang sembahyang. Senang buat siap-siap. Boleh ke abang? Pasal apa tak boleh pula? Tuhan fahamlah hari ni kita sibuk. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia. Entah. Ni, dia mari dah. Saya tak pasti di Negeri Sembilan ni ada ke tak. Tempat saya ada tak. Baru ni saya nyambang dengan Tuan Pengarah, Tuan Qadhi. Nama dia apa? Ajaran hak. Ajaran hak si hak. Apa dia tu? Nabi Muhammad adalah Allah, Allah adalah Nabi Muhammad. Allah tu Nabi, Nabi tu Allah. Nabi Muhammad tu Allah, Allah tu Nabi Muhammad. Sudah tuan-tuan. Dia mari pula dah ajaran sesat ni. Yang herannya ada pengikut. Dia mari dah tuan-tuan ajaran yang bukan-bukan. Saya sebagai penceramah ni berpuluh-puluh tahun ni tuan, saya tak jumpa apa. Apa jenis yang saya tak jumpa? Ustaz? Ya. Ustaz tengok muka saya. Ya. Kenapa orang cakap saya bukan Imam Mahdi? Sudah. Waya dah. Karan dah ni. Ada syok tak mana ni. Karan ni. Saya kata kalau saya nafikan dia, dia penyepak saya tuan-tuan. Ada yang kata abang bukan Imam Mahdi ke? Sebab adalah saya datang jumpa ustaz. Dia orang cakap saya bukan Imam Mahdi. Tengok, dahi luas. Ciri-ciri Imam Mahdi, dahi luas. Putih, kulit merah. Bulu kening lebat. Semua ada kat abang. Yang ni lah saya cari. Sudah tuan-tuan. Dia tepuk meja saya. Ustaz macam ni lah saya cari. Dia nak suruh saya kata dia Imam Mahdi. Saya kata, abang orang mana? Orang Cemur. Cemur. Abang pandai cakap Arab? Arab saya tak pandai. Itulah time saya boleh tepuk meja.
Itulah abang bukan Imam Mahdi. Oh, sebab saya tak boleh cakap Arab. Yes! Oh, jadi saya bukan Imam Mahdi. Tak. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sampai sekarang saya berdoa, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab, ya Allah. Buatnya dia masuk kelas bahasa Arab, mampu ya tuan-tuan. Oi. Tahun depan dia mai pula, dia Imam Mahdi. La ilaha illallah. Tuan-tuan, nampak dalam bab agama hari ni kita jadi sempit. Sempit. Semayang ni salah, hak ni tak betul, hak nu tak betul, hak ni tak betul. Jadi hak mana betul? Padahal kita ni duduk di Malaysia ni ahli sunnah wal jamaah, duduk di Negeri Sembilan ni tuan-tuan, mengamalkan mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaahnya Syafi'i, Maturidiyah, Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi. Tasawuf simple dan settle lah masalah. Sekarang dah, Ustaz, saya cakap terang-terang, saya nak ikut Nabi. Oh, bagus. Tapi saya tak nak ikut mazhab. Saya cakap terang-terang, Ustaz, saya tak nak ikut mazhab. Saya betul-betul nak ikut Nabi je. Saya tak mau mazhab-mazhab, tak mau. Bang, mazhab bukan mazhab. Sebut mazhab pun tak betul. Nak tolak mazhab, kejadah apa hang ni? Syafi'i ke, Maliki ke, Hambali ke, Hanafi ke, semua ikut Rasulullah. Kalau semua ikut Rasulullah, kenapa jadi 4? Tuan-tuan, saya ceramah pakai songkok hitam. Malam tadi di Masjid Candik Kura, saya pakai kopiah putih. 2 hari lepas saya ceramah di mana ke, saya pakai jubah, pakai serban. Hari itu saya ceramah atas kapal, tuan-tuan. Piah tak pakai, pak tak pakai cap. Ada 4 saya pakai. Tuan-tuan nak ikut yang mana? 4 betul. So, what? Tu mazhab tu, dia ambil hak tu, dia ambil ni, aku nak pakai ni. Silakan. Yang kita nak bergaduh pasal apa? La ilaha illallah. Yang kita hari ni jadi sempit ni tuan-tuan, bergaduh dalam bab agama ni, pasal apa? Tak mau ikut peringatan daripada Nabi. Maka hari ni kita jadi sempit. Yang ketiga, sempit dalam bab apa tuan-tuan? Sempit dalam bab makan. Semalam habis di panorama kereta kabel Langkawi tu, mereka minta saya review makan pula. Mi ketam. Mi ketam dengan mi udang dekat kampung Kubang Badak, Langkawi. Saya kata banyak payah bakar sini. No? Banyak Ustaz. Boya pun banyak. Boya. Orang kampung dengan rela perkhidmatan semua Ustaz dah tembak dekat 500 ekor. Boya saja Ustaz. Mai mana boya banyak? Dia kata dulu ada pusat ternakan boya apa tu, terbuka kandang, boya berjalan. Pakat duk telur semua, banyak entah. Oh. Tu. Saya buat live dalam Facebook saya. Saya makan mi ketam. Saya makan mi udang. Ketam merah menyala. Di mana belah tak? Depan restoran, main angkat dengan tangan. Mesok itu aja, masak. Ui, atas kepala tu pula burung lang. Duk terbang. Hak mana timbul dia warna atas. Ui, burung lang ada, orang ada, jenuh ketam dah, tak menapas dah. Duk menyorok saja, hak di atas burung lang, hak di darat pula orang. Soalan, berapa ramai yang tak boleh makan ketam? Kau sempit tak hidup? Bang, kan? Ketam ni. Udah. Seafood tak boleh. Apa? Main kan? Tak boleh. Semua tak boleh pasal. Sempit. Berapa ramai dalam dewan sekarang, surah sekarang ni, yang masjid sekarang ni tuan-tuan, tolak batu dengan kayu. Luar dah hidup tuan-tuan.
Oh, luas hidup kalau boleh makan semua benda. Musang, king, dia makan sungguh. Ada orang buat rasa bau. Oh, sedap bau musang king tu. Hai, tuan, makan tuan. Saya tak makan. Oh, tu bagus tuan. Namanya ekonomi. Oh, sudah tuan. Sebab itu Rasulullah mengajar kepada kita kehidupan yang sehat. Mengamalkan budaya hidup sehat supaya hidup kita tak jadi sempit. Lapang hidup kita. Saya mula-mula sampai tadi sembahyang maghrib dengan tuan-tuan, saya tengok Allah kapek. Allah tebalnya, seronoknya sembahyang atas kapek ni. Ini kalau warna hijau ni kapek Raudah ni. La Raudah pun warna merah tak? Kapek Masjid Nabawi. Bila ke saya pergi hari tu, Ustaz, Raudah macam mana nak kenal Raudah Masjid Nabawi tu? Saya kata Raudah dia punya kapek tu warna hijau. Hak warna hijau tu dia, hak lain tu tak ada. Saya pun pukul 3 pagi pergi Masjid Nabawi. Saya masuk, dia keluar. Alhamdulillah Ustaz, dapat Raudah Ustaz. Senangnya hang dapat. Allah Ustaz. Bila saya masuk tuan-tuan, semua kawasan tu hijau. Bukan kata Raudah ya. Sampai hujung sana hijau, hujung sana hijau. Tak dia sembahyang hujung tu apa? Raudah, ya Allah. Raudah apa hang? Lepas tukar habis dah. Lihat saya nak main bulan sebelah ni pula, bulan ni hujung bulan ni. Tak tahu ada apa pula Raudah ni. Allah, sebab tu abang-abang yang mana nak pergi haji ke umrah belajar sungguh-sungguh. Jangan kita pi, orang pi kita pi, mak ajak teman kita pi, isteri ajak kita pi. Tapi tak tahu benda tampak. Saya bila sampai dari tuan-tuan, duduk atas Raudah ni, Allah kapek Raudah ni. Tapi kalau kita tak sihat, kapek apa pun tak sedap. Boleh kapek apa? Kalau tak sihat kat sungguh, saya kena dah sekali. Saya sembahyang hujung tu, dia sembahyang dekat dinding, saya sebelah dia. Masa berdiri, Allahu Akbar. Tak apa, elok. Rukuk, Allahu Akbar. Ikut imam, Sami Allah Rabbana walakal hamd. Elok dia. Bila nak sujud, Allah, Allah. Dia pun Allah, Allah. Aduh. Oh, sudah. Saya waktu nak sujud tu berhenti. Tengok apa ni. Bila dia duduk antara dua, Allah, aduh. Hush. Apa masalah dia ni? Allahu Akbar. Aduh. Saya lagi kusiku, saya lagi ni. Saya pun tak khusyuk pun dah. Sungguh je kat ni. Naik rakaat kedua, aduh, sampai rakaat ketiga tahiyat. Yang tu lah sampai sekarang tuan-tuan tu, duk rasa di telinga ni. Tengiang-ngiang tu. Mendayu-dayu tu. Sudah. Sampai sekarang dah ni. Habis-habis salam, saya tak bagi dah salam nombor 2. Terus saya tanya dia, pasal apa abang? Dia selokkan pelikat dia, berbiji-biji kaki ni. Kau Ustaz. Pasal apa tak sembahyang tak kursi? Dia yang panjang sangat. Aduh, tu siapa? Saya duduk tahiyat akhir. Kata, oh, sudah tuan-tuan. Rupanya sebelah dia ada pula orang main sembahyang sebelah dia. Duduk atas kaki dia. Aduh, memang tu. Mula-mula tu dia kira hujung tu tak ada siapa dah. Main siapa kan, cokoh lagu tu. Mengena punggung besar pula tuan-tuan. Memang tengiang-ngiang sampai sekarang ni. Allah. Jom abang-abang. Abang-abang ni askar. Tentera. Sehat. Gaut tak ada, kecil manis tak ada, jantung ada. Tak ada jantung mati. Mana? Jantung ada. Kalaulah budaya tentera, cara hidup tentera, makanan tentera, kesihatan tentera. Saya seronok baru ni tuan-tuan. Palestin.
Perjuangan kita untuk Palestin. Tengok-tengok Menteri Umum. Kita akan mewujudkan balik PLKN dah. Bermula. Apa pula? Hei, yang semalam terkentu. Perhutan hang. Suruh masuk PLKN pun lari. Entah. Kejadah apa ni? Takkan saya nak masuk, saya 30. Oh, apa? Hei, hang kata nak pergi Palestin. Pergi PLKN dulu. Lepas tu diam tu ya. Senyap. Sebab tu tuan-tuan suruh jadi askar. Anak saya masuk askar, tuan balik-balik tu dia. Cerah kat muka. Cerah hasil perli dia. Ayah jangan perli. Tu dia. Ayah tengok belakang ni. Ui, cantik. Cat batik kat belakang. Bergolek atas jalan tar ya. Bagus. Terjun dalam laut, dalam sungai. Bos. Ayah tahu tak kami rehat macam mana? Mana ayah tahu, ayah tak masuk askar. Kepala kat jalan, punggung kat atas. Gini rehat, duduk lagu tu. Oh, bagus. Ni dia tuan-tuan. Semangat. Sebab tu bila kita faham tentang kehidupan Rasulullah. Yang Rasulullah jaga ialah pemakanan supaya Rasulullah jadi sihat. Kita jadi sihat. Tapi sayang hari ni tuan-tuan. Yang jadi penyakit banyak sekarang ni, anak-anak kita. Bila kita jumpa kurma? Bulan puasa. Lambat lagi nak puasa, Ustaz? Tak lambat lah. Apa tanda-tanda nak puasa, Ustaz? Yusuf. Dia tak keluar lagi, Ustaz. Keluar tu lagi seminggu. Allah. Kita kena belajar balik pemakanan Rasulullah. Apa yang Rasulullah makan? Ustaz, ya. Apakah makanan sunnah? Makanan sunnah adalah makanan yang halal. Simple. Itulah makanan sunnah. Segala makanan yang halal. Sebab Allah Ta'ala kata, halalan tayyiba. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah kamu benda yang halal, benda yang baik. Itulah sunnahnya. Jadi Ustaz, makan nasi itu sunnah. Ha? Kalau dia halal. Tetapi Allah pesan pada kita, wala tusrifu. Jangan melampaui batas. Jadi tuan-tuan, nak bagi sihat, makanlah. Tapi jangan melampaui batas. Ini sekali makan nasi, macam cerita dalam TikTok. Nasi lagu gunung. Lauk. Oh, siap mic di sini pula. Ada hak lambung nasi. Siap telan. Ha ni ular sawah ke apa? Oh. Saya tuan-tuan bila duk tengok video-video daripada negara mereka yang kacau nasi dengan tangan, yang kacau nasi dengan kaki, yang pijak buah dengan kaki, tak ada air jus. Buat air jus dengan kaki. Pijak. Minum pula. Nama dia jus al-tange wal kaki. Mana dia yang kata cara Rasulullah tu bersih? Mana tuan-tuan bersih? Yang jadi punca penyakit banyak sekarang ni pasal tak bersih. Rasulullah bawa kepada kita kebersihan. Ustaz. Ya. Apa masalah tandas Malaysia? Yang ni saya ceramah satu negara. Bukan Malaysia lah, luar negara. Apa sebagai orang Malaysia, awak apa yang awak boleh cakap tentang tandas awak? Tandas saya basah. Tandas negara saya basah. Yes. Oi, bangga pula tandas dia kering. Yang kedua, tandas kami ni ialah ikut keadaan lah. Kalau ada jaga, bersih lah. Kalau tak ada jaga, tak bersih lah. Saya baru ni saya pergi satu ceramah. Tandas kering. Cantik, kering elok. Saya hantar PA saya, tengok tandas mana elok. Dia masuk. Datuk, tandas yang pertama tu
Kepala pipe tak ada. Tandas nombor 2 okey. Okey, dia kering elok. Saya pun pihak nombor 2. Pipi nombor 2 tak ada pintu. Memang kering, siapa nak masuk tak? Tak ada pintu. Lah. Keluar balik. Yang sebelah pula tak ada kepala pipe, pintu ada. Macam mana aku nak buat? Tak jadi buat. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dia kata, Ustaz, kami di sini, kami tak pegang najis. Sebab kami guna kertas. Kami tak pegang najis. Direct dia cakap. You all basuh dengan air, tapi you all pegang dengan tangan. Isn't it? Isn't it? Correct? Oh, sudah. Tuan-tuan nak jawab apa? Dia kata, kami tak pegang. Kami guna tisu. Memang kami tak guna air, tapi kami tak pegang. Okey. Sudah. Sebab tu, tuan-tuan, dia ada istinja. Kita ada istinja. Apa dia ala-ala istinja? Pertama, air. Kedua, boleh pakai batu. Boleh pakai kertas yang kasar. Boleh? Kertas pasir jangan. Bercalor keluar jamban. Boleh pakai benda yang kasar. Kenapa yang Nabi ajar pakai benda ni dulu, lepas tu yang paling sempurna, lepas kau buat dengan batu ke, lepas kau buat dengan kulit kayu ke, lepas kau buat dengan kertas yang kasar, kau basuh dengan air. Pasal apa? Islam ajar supaya kita tak pegang najis kita. Tu dalam Islam lagi bersih daripada awak, saya cakap. Awak hanya tak pegang, awak lap dengan tisu, tapi awak tak basuh. Yang kami pula, kami basuh, kami lap dengan benda ini, kami sudahi dengan air. Kami tak pegang najis kami dan kami bersih, tidak ada bau apa. Bersih. Sebab tu tuan-tuan, saya pergi ke Jepun. Bila saya ceramah di Jepun 2-3 kali, apa pengalaman saya? Pertama dengan tandas. Masuk dalam tandas, dia ada minit pula. Berapa minit? 15 minit, 20 minit. Kita duduk dalam tu, dia berjalan. 19, 18, 17. Oh, sudah. Hak mana jenis lama duduk menung, tuan-tuan? 8, 7. Oh, sudah, tuan-tuan. Kalau habis tu, dia buka pintu sendiri. Sudah, tuan-tuan. Dia ajar kita jangan duduk lama dalam tandas. Berapa ramai kita hari ni kata ikut Nabi, tapi siap ada rokok dalam tandas. Bila mana dia hak Nabi? Berapa jam ada dalam jamban? Elok dia keluar, kita pula masuk. Keluar balik. Kenapa? Bomba dalam tu. Asap penuh. Jangan berlama-lama dalam tandas. Berapa ramai yang siap bawa paper kita, tuan. Gini baca paper. Bukan sunnah lah tu. Yang kedua, bila saya duduk nak cuci, pipe tak ada. Mana pipe depan ni tak ada. Yang ada, bot. Bot dekat dinding tandas. Duk tengok. Yang mana aku nak tekan ni semua tu, Ultraman semua ni. Tekan yang ni. Tekan-tekan keluar lagu. Orang lagu lah pula. Entah ni. Tekan hak nombor 2. Hak ni aku. Bangun saya. Panas dah pula mangkuk tandas ni. Rupanya tandas untuk musim sejuk. Oi. Tekan hak nombor 3 pula. Oh. Hak ni kot. Hak ni pula tuan-tuan tu. Halo Oh, dia oi, terkejut. Oi, awaknya halo ingat ada tembak tu. Bukan kot. Tekan. Oh, hak nombor 4 baru betul. Dia mari kepala pipe, tuan-tuan. Dia tak payah gosok, tak payah apa. Dia buang dulu semua. Kita tak pegang najis kita dah. Jepun. Kita duk kata mereka tu tak Islam. Tapi pemikiran mereka tu apa? Jangan duduk lama dalam tandas. Dan kau tak pegang najis engkau, air tu akan tembak engkau.
Bukan tembak dengan halus tu. Yang tu kita aku kepok buang menetang ni lagi kot. Ada juga. Saya bawa jemaah umrah. Singgah transit kat mana. Menjerit-jerit. Hai! Dia cari jamban. Tak jumpa benda tu. Duk benar. Opah. 70 tahun lama dah janda. Entah. Duk tembak dia. Duk benar. Oh, sudah. Benda faham. Tak faham sudah. Entah. Bodoh kan faham. Dia duk benar. Ustaz ni kata apa. Entah. Yang Jepun tadi ni tuan-tuan, hak kita kata tak belajar sunnah fiqah tuan-tuan, dia boleh buat. Jadi dah sampai dah kita di Malaysia ni, pengusaha tandas. Kita buat macam hak Jepun buat. Dia mari tembak, tak payah pegang dengan apa. Dia tembak terus tuan-tuan, hak jatuh semua, lepas tu kau cuci lah. Ni kita keluar tandas, kita pun takut nak bersalam dengan orang. Sungguh dia tangan-tangan duk basah. Ustaz, nak salam tak salam, nak salam tak salam. Tuan. Yang kedua, tuan-tuan cuba tengok tandas sekarang ni. Yang ni saya tegur banyak kali. Pak siapa yang nampak kaki orang sebelah? Dinding, orang sebelah, ada kaki dia duk menung. Kita tengok. Dia pun nampak kaki kita. Pasal apa? Yang saya paling tak seronok bila dia basuh, merecik dia sampai kat kita. Belum masuk lagi ke pipe dia hak jenis melompat. Buka-buka pressure dia tengok. Melanggar pada kita ni. Langgar sepadan ni bang. Ni parah ni. Tenang. Saya nak tanyalah pada arkitek dia, engineer dia, hang belajar dari mana? Cara buat tandas dinding, dah lah dinding tu daripada fiber, bukan batu tinggi pula tu. Saya tanya kan, saya tak ceramah, saya tanya. Bang, tinggi sangat tu. Nampak orang sebelah. Setengah orang jamban. Di situlah tempat dia lepaskan segala-gala dia. Tiba-tiba dia tak boleh lepas. Pasal apa? Hanya dengan fiber sekepin. Dia tertahan tau. Tu yang punca anxiety. Sebab tu ada orang dalam tandas tuan-tuan. Saya tak jadi buang duk dengar dia. Dia ni apa ni? Beranak ke apa? Di antara punca-punca yang kita ada masalah was-was. Nak berdehem pun takut. Ustaz Kazim sebelah tu. Saya pun takut nak berdehem. Saya keluar-keluar tandas. Ambil kuat berdehem Ustaz. Oh sudah Ustaz ni. Apa salahnya yang kamu buat daripada bata macam dulu balik sampai ke bawah. Air orang sebelah tak masuk sini. Air kencing orang sebelah tak masuk sini. Supaya semayang kau sah. Bukan semua orang yang faham tandas. Buatnya orang bukan Islam, dia main kencing berdiri. Anak budak kecil, umur 8 tahun pergi kencing berdiri, merecik air dia main dekat kaki seluar kita. Kita pun masuk tandas, masuk surau semayang. Sedangkan ada bekas air kencing pada dia. Punca-punca yang menjadi was-was. Allah, tuan-tuan. Sampai di situ Nabi menjaga kita supaya hati kita ni tenang. Bab kebersihan, bab makanan. Tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita belajar balik apa makanan yang Rasulullah makan. Saya nak ajak pada tuan-tuan oat. Allah bagi tahu dalam Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat. Wahai para rasul, makanlah kamu makanan yang baik-baik. Maknanya makanan yang terbaik, makanan yang Rasulullah makan. Itu makanan terbaik. Lepas ni akak-akak cuba tengok Rasulullah makan apa. Dulu orang heboh, orang sampai sekarang orang kutuk saya. Ustaz Kazim tu ceramah roti jala. Adakah Nabi Muhammad makan roti jala? Saya ni tuan-tuan ceramah di kampung. Saya guna bahasa kampung. Tapi orang tak faham. Orang universiti dia tak faham.
Saya ceramah di Kedah kemarin, malam semalam. Saya guna bahasa Kedah. Hari ni saya ceramah di Negeri Sembilan sebab saya tak pandai cakap Nogori, tuan-tuan. Kalau tidak saya sebut. Yang saya tahu apa konoi jang. Yang tu je saya tahu, tuan-tuan. Kalau saya cerita pada budak tadika, saya akan ceramah style budak tadika. Budak 5 tahun, 6 tahun. Saya tak jabat tinggi-tinggi. Mana boleh pergi ceramah budak tadika adik-adik ya. Kalau kita melihat kepada konflik Ukraine dan Rusia sekarang, dianya menjurus ke arah pertentangan di antara dua. Manalah dia faham 5 tahun habis cerita Ukraine. Dia tanya kawan dia, Ukraine tu apa? Tu yang depan tu yang tinggi tu. Tu keren dek. Untuk budak-budak, saya kena banyak menyanyi. Satu-satu. Tapi bila mari ceramah dengan tuan-tuan, saya tak boleh menyanyi. Okey, Tok Imam. Okey, Lieutenant. Satu-satu. Dengan dia satu kali. Tak kena, tak. Saya guna bahasa saya. Nabi Muhammad kenuri kahwin. Apa hantaran yang paling istimewa Rasulullah bagi? Tempayan. Bantal. Tu Rasulullah bagi hadiah. Bagi tempayan, bagi bantal, bagi ni. Buat mas kahwin untuk isteri dia. Apa kenuri Rasulullah yang paling mahal sekali? Kenuri Rasulullah ialah diberinya makan pada orang lain berupa roti dengan air daripada daging. Air kuah daripada daging. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni setakat bagi makan macam kita lah. Roti jala, cicah dengan kuah je. Puah-puah tak reti bahasa ni. Ustaz Kazim kata, Nabi Muhammad bagi makan roti jala. Bodoh betul tuan. Orang kata lebih kurang bahasa kita. Nabi makan tu roti dia nama apa? Pergi belajar balik. Roti Rasulullah nama Harirah. Ada roti dia. Yang diperbuat daripada roti, dimakan dengan daging, dimakan dengan kambing. Tuan-tuan ingat Nabi Muhammad tu tak erti masak ke? Umat zaman Nabi dulu tak erti ke? Setakat roti jala tu, hang baca-baca, hang tempek-tempek. Takkan orang dulu tak erti buat? Bahalul betul tak? Cuma nama dia bahasa dia lah. Bahasa kita tempek, bahasa kita roti bakar, bahasa kita lontar lah ustaz. Bahasa kita. Pantang. Salah sikit. Belajar tuan-tuan. Nabi Muhammad makan apa? Roti kasar. Apa dia roti kasar yang Nabi Muhammad makan? Nama dia syair. Nabi Muhammad makan roti syair. Al-Kisah tersebutlah kisah. Hei, kau syair. Nabi makan syair tau. Hei bang, tu syair. Yang Nabi makan roti syair. Nampak? Apa dia roti syair? Roti kasar. Kita kata, tengok, Nabi Muhammad makan roti kasar je. Tak. Roti kasar itu ialah roti yang penuh dengan fiber. Bila dia makan, dia menyerap segala lemak, dia menyerap segala badan cantik. Tak ada kolesterol, tak ada lemak. Itu makanan yang kita kena makan. Sebab tu Nabi Muhammad bila dia mandi, air turun dari kepada kepala, air turun ke muka, air turun ke dada, turun ke perut, terus. Perut Nabi cantik, tuan-tuan. Kita hari ni turun ke muka, turun ke dada, mai ke perut jadi air terjun. Melambung ke depan. Oh, Masya Allah. Sebab tu saya kata tadi, tuan-tuan tentera. Kalau disiplin makanan tuan-tuan, disiplin latihan tuan-tuan, walaupun lepas bersara, lepas pencen, lepas habis tamat, masih lagi badan macam tuan-tuan cantik. Ni, pemakanan kita. Ustaz, buah apa yang Rasulullah paling suka? Kurma. Minuman apa yang Nabi suka? Susu kambing. Makanan apa yang Nabi suka? Tembikan. Makanan apa yang Nabi suka? Labu. Nabi Muhammad, kalau orang hantar makanan, Nabi cari kuih, tengok ada labu tak? Nabi cari, ada labu tak? Kita hari ni, kalau orang bagi labu, belum makan, dah angin dah. Oh, Kak Som, sayur labu.
Labu. Belum makan dah angin. Macam mana ni tuan-tuan kita nak ubah untuk anak-anak kita makan macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, macam mana Rasulullah membawa kehidupan yang tidak mendatangkan sempit dalam hidup. Sekarang ni saya bercakap dengan tentera. Esok pun saya cakap dengan tentera. Bulan lepas pun saya cakap dengan tentera laut. Banyaknya tentera saya bercakap tentang. Tadi saya tak bercakap dengan tentera. Saya bercakap dengan Samsing. Dia mai jumpa saya tengah sarapan. Dia mari jumpa. Saya tengok mata ni, daripada sini sampai ke sini ni, terbelah ni. Saya kata, apa hal ni? Ni terbelah. Kepala ni, terbelah sini. Kenapa mata abang? Kena kerambit. Kepala belakang tu, tetak dengan parang. Abang kenapa? Saya Samsing dah tu. Sekarang tak lagi. Saya dah insaf. Betul? Pasal apa yang abang jadi Samsing? Saya belajar, saya berguru, saya mana tempat yang bagus, saya pergi belajar. Tomoy ke, muatai ke, silat ke. Lepas tu, saya pantang tengok orang berdiri. Kenapa? Bila dia berdiri, saya rasa nak palung dia, Ustaz. Sebab aku duduk, tuan. Lagi dia tengok aku berdiri dengan aku pula, dia tiba. Dia pantang dengar mana gelanggang yang kuat, dia akan pergi. Lepas tu, Ustaz, orang main cari dia. 5 orang, 6 orang. Dia kata, saya tak lari, saya tak tumbang, Ustaz. Saya tengah nak pukul abang dia, main adik dia tarik kerambit. Terbelah ni, Ustaz. Merocik darah, Ustaz. Tu dia. Itu abang buat apa? Saya pekuk sebelah, saya cari dia. Saya pukul dia, Ustaz. Hancur kaki dia. Pergi hospital, doktor potong kaki dia. Saya pula mata tak ada, dia pula kaki tak ada. Sama-sama tak ada, Ustaz. Oh, sudah. Saya kata, aku tak habis dah nasi ini sekali lagi. Lain macam garang ni. Tuan-tuan, tu nama dia Samsing. Nama dia Tiger. Sekarang, Ustaz, saya tak mau dah. Siapa kuat ke tak kuat, aku suka hang. Saya sekarang meniaga, Ustaz. Kedai kopi. Saya tak fikir lagi nak bergaduh dengan orang. Saya tak fikir lagi nak ni. Itu Samsing. Dia pencen dah. Tapi terbelah sini. Saya tengok terbelah sini, tuan. Banyaknya parang. Takik parang sini. Beraninya. Satu lagi pula. Badan besar macam ni. Penumbuk dia ni 4 kali saya. Besarnya. Abang Haji kerja apa? Saya peninju. Oh. Wakil negara? Ya. Oh. Mana? Apa masalah? Isteri dia kata, Ustaz, suami saya ni pakai susuk. Mana? Jadi waktu dia bertinju tu, dia pakai susuk supaya jadi kuat. Bila dia dah pencen, susuk tu dah ada lagi. Betul? Dia tinju saya. Sudah, tuan-tuan. Dia tinju isteri dia tinju cermin, dia tinju almari, dia tinju. Ustaz, tolonglah ubatkan suami saya. Aku pula kena tinju Ustaz lagi. Susuk. Satu lagi kes, tuan-tuan. Isteri dia X-ray. Suami dia bawa X-ray. Ustaz, ni muka isteri saya. Ustaz nampak apa? Saya pun tengok. Jarum. Cuba Ustaz kira berapa? 19. Susuk di muka isteri dia 19 susuk. Boleh tak Ustaz tolong buang? Saya kata saya tak pandai. Pergi balik pada orang yang masukkan susuk. Orang tu dah mati, Ustaz. Ada tak pantang dia? Jangan makan pisang. Pantang dia jangan makan pisang. Jangan ziarah orang mati.
Jangan baca Quran, jangan main masjid. Kalau gitu, langgar pantang dia. Makan pisang, pergi ziarah orang mati, baca Quran dan pergi masjid. Tuan-tuan bayangkan di badan ni ada 19 susuk. Tak semayang. Tak boleh semayang. Tak bagi semayang, tak baca Quran. Sebab apa? Sebab nak kekalkan cantik. Hidup dia tenang tak? Anak tanya, mak kenapa tak semayang? Mertua tanya, kamu kenapa tak semayang? Kawan-kawan di pejabat tanya, kau tak semayang ke? Sempitnya hidup. Sebab tu tuan-tuan, saya nak mengajak pada tuan-tuan, buang benda-benda ni. Kerana benda inilah menjadikan hidup kita sempit. Saya tengok tuan-tuan malam ni semua handsome-handsome. Askar tak handsome apa. Tapi handsome-handsome tuan-tuan. Handsome lagi bodyguard ni. Tinggi. Dia tengok saya tengok macam tu, dia tengok saya macam ni. Tinggi. Tall. Hitam mana? Dark. Handsome. Badan tegak. Ya bang, sila duduk. Ustaz! Oh sudah. Dark, tall, handsome. Bila menang tak handsome langsung. Dia ni pasal apa? Saya jahat Ustaz. Saya jahat. Jahat apa bang? Saya tak boleh tengok perempuan. Asal saya tengok, saya mesti dapat. Isteri orang saya balun. Dadak darah orang saya balun. Janda saya balun. Oh, sudah. Banyaknya abang balun. Abang asal kampung balun kan? Rupa-rupanya tuan-tuan, dia pergi ambil satu ilmu dekat satu orang tua. Orang perempuan tengok dia minat, dia tengok perempuan minat. Dia kata dia mesti cari perempuan tu. Perempuan tu akan menyerah diri pada dia. Saya tak mau lagi buat dosa Ustaz. Tolonglah Ustaz, macam mana nak buat. Benda ni tiap-tiap hari Ustaz. Oh sudah. Kalaulah tuan-tuan dia main jumpa tuan-tuan agak-agak, tuan-tuan nak kata apa? Dia amalan dia macam mana tu? Oh sudah tuan-tuan. Dia kata dia tengok je satu perempuan tu pun tengok dia. Perempuan tu akan ikut dia. Tak kira siapa Ustaz, saya nak siapa. Oh, sudah. Rupanya tuan-tuan, dia pakai ilmu, pemikat ilmu ni. Sekarang hidup tak tenteram. Tidur tak lena. Suami ni, bila isteri tidur, isteri tengok, dia ni siapa dia? Rimau ke? Dia ni hitamnya, jin ni apa benda? Isteri tengok suami dia tu, tengok bukan dia lah. Sebab tu tuan-tuan, tak payahlah kita nak pakai ilmu-ilmu sesat macam itu. Nak bagi tarik suami cinta pada kita pakai susuk. Nak bagi handsome, ramai orang minat pada kita, perempuan-perempuan jatuh pada kita, pakai benda tu. Jangan. Sebab tu sebelum kita mati tuan-tuan, buang dulu benda-benda tu. Ustaz pandai buang tak? Sebab ada orang tuan-tuan, dia main jumpa saya. Ustaz, saya kenal. Saya 2-3 kali pergi ceramah Ustaz. Bila Ustaz bercakap, tak ada siapa bercakap. Bila Ustaz berceramah 2 jam, tak ada siapa balik. Ada masalah apa, Datuk? YB ada masalah apa? Bila saya bercakap, orang bercakap. Bila saya bercakap, orang balik. Jadi saya tak mahu Ustaz. Ustaz boleh tak ajar pada saya satu ilmu yang menjadikan orang bila saya bercakap, dia orang diam. Saya nak pergi ambil di negara seberang Ustaz. Nak ambil songkok dan tongkat. Astaghfirullahalazim. Saya kata, senang apa Datuk? Bagi dia orang tidur, senyap.
Bila cara nak pergi tidur? Ceramah slow-slow. Sebagai pemimpin, saya menyeru. Lena semua orang tak. Sampai ada ilmu yang nak belajar bercakap, dia guna ilmu seputar itu. Tuan-tuan tak jumpa Qori. Dia rendam, tuan-tuan ni. Ini, dia rendam. Minum supaya suara dia sedap. Mai satu tahap, dia tak larat nak bagi makan dah, tuan-tuan. Dia mai. Sihir, tuan-tuan. Tolonglah. Jangan amalkan sihir. Buruk padah dia, tuan-tuan. Saya jumpa satu orang yang mengamalkan sihir, isteri dia kuruh kerin. Kuruh kerin datang. Ustaz, tolong rawat isteri saya. Kenapa teruk sangat ni? Darah kurang. Pasal apa? Ustaz, saya keluar sekejap boleh? Tinggal isteri. Kenapa kak? Ustaz, suami saya bela hantu raya. Saya ingatkan dia. Padanya hantu raya, Ustaz. Tiap-tiap malam, saya kena layan hantu raya, Ustaz. Astaghfirullah. Yang tu pun ada, tuan-tuan. Sebab itulah hidup kita ni jadi sempit. Meniaga jadi sempit, bercakap jadi sempit, suami isteri jadi sempit. Kau tak ikut cara Islam, kau ikut cara syirik. Jadi saya nak tutup ceramah saya malam ni dengan satu kata-kata yang Nabi sebut tentang kematian. Nabi kata apa dalam hadis dia? Nabi kata, man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu. Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah Ta'ala akan suka jumpa dengan dia. Siapa-siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga akan benci berjumpa dengan dia. Maksudnya apa? Maksudnya ialah, waktu kita nak mati, cuba tengok orang yang nak mati tu, muka dia senyum ke tidak? Waktu dia nak mati, manis ke tidak? Waktu dia nak mati, bagus ke tidak? Waktu dia nak mati, cantik ataupun tidak? Kalau dia elok, Allah suka jumpa dia. Tuan-tuan ni askar. Tuan-tuan jumpa mayat, macam-macam bentuk. Tuan-tuan uruskan mayat, macam-macam bentuk. Ada orang waktu nak mati, terangkat perut dia, terkeluar taik dia. Ada orang yang tuan-tuan bila nak mati, tuan-tuan tak boleh ngucap. Lidah ni duk terkeluar. Bila masa nak ngucap? Lidah terkeluar. Mana boleh ngucap? Sebab la ilaha illallah, sebutan dia semua pada lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah tiba-tiba lidah terkeluar. Kita masuk balik lah. Kata Nabi, siapa yang waktu mati dia benci keadaan dia, Allah pun benci nak jumpa dengan dia. Tuan-tuan, dua benda. Yang pertama, mati kita nanti kalau boleh, mati itu adalah rehat untuk kita. Saya ni tengok-tengok mereka sedia meja makan lah apalah, saya surrender dulu. Minta maaf lah tuan, saya surrender. Pertama, saya dah maklum saya tak makan malam. Tak payah sedia apa makan pada saya. Sebab saya last saya makan pukul 6. Lepas tu saya tak makan dah. Okey. Dah masalah apa lah. Yang kedua, saya penat saya kata. Besok pagi pukul 8 saya kena ada dah di masjid Khalid Al-Walid. Tuan-tuan, Ustaz tak penat. Berapa tahun dah Ustaz ceramah macam ni? 33 tahun. Bila Ustaz balik rumah? Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Isteri saya pencen, tahun ni pencen. Tahun depan tak ada. Dia kata, abang pencen tau. Kita sama-sama rehat. Abang tak payah buat apa dah. Abang duduk je di rumah, kita berkebun, tengok cucu.
Tengok TikTok. Main lato-lato je. Saya kata, biarlah abang rehat dalam kubur. Itulah rehat yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan sekarang, bila tuan-tuan nak rehat, tunggu mati. Sekarang ni buat ibadat. Jadi orang baik. Jangan letih jadi orang baik. Jangan letih menjadi orang yang ikut Nabi. Jangan letih mengamalkan sunnah. Jangan letih. Besok nak sembahyang subuh. Allahu Akbar. Jangan letih. Sebab nanti bila kita mati, baru kita rehat. Jangan letih Kak Leha, tutup aurat. Nanti dalam kubur, tak payah balas. Duduk diam-diam. Jangan letih berpuasa ni. Tak lama pula Ramadan, pula puasa, pula mereka ni. Sat-sat puasa. Silat jadual ke apa ni? Marah. Tak usah letih, puasa lah. Nanti dalam kubur, rehat. Awak akan berehat dalam kubur. Nikmatnya. Saya kata pada isteri saya, abang nak ceramah sampai abang mati. Nanti boleh abang rehat dalam kubur. Abang buka sekolah, abang mengajar orang, abang mengajar tahfiz, abang mengajar orang tua. Nanti mama pun dapat pahala. Habis tu Ustaz, kami yang tak buka tahfiz, kami yang tak buka sekolah ni macam mana? Sebab tu tuan-tuan, ada orang kata, Ustaz Kazim tu, ada tempat tak boleh ceramah lah dia. Tak apa, saya bukan cari untung dengan ceramah. Saya bukan cari sumber kekayaan dengan ceramah. Saya pun tak tahu Tuhan bagi rezeki macam mana. Ustaz, ini pack kain kapan. Ya. Jadi kita dah lengkap dalam ni, kain kapan. So, kami nak lantik Ustaz sebagai duta kain kapan. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan bayarkan kotak kain kapan gambar saya. Gunakan produk kain kapan. Allah bagi saya rezeki macam tu. Tuan-tuan tengok sepanjang jalan dekat highway tu, gambar siapa banyak? Tak gambar saya. Saya pun terkejut. Saya duduk tidur dalam kereta, bangun. Bangun-bangun tengok billboard kat tepi jalan tu. Rasa macam kenal pakcik ni. Gambar saya. Jangan duk katalah saya ni cari makan dengan ceramah. Okey, kalau Ustaz tak cari makan dengan ceramah, Ustaz ambil siapa sagu hati kami? Pertama, saya tak minta bayaran. Bagi-bagi, tak bagi sudah. Saya tak minta 10,000, 5,000, tak minta. Saya tak minta hotel. Saya tak minta tolong jemput saya kat highway. Saya tak minta tiket flight tiket. Saya tak minta makan. Apa pun saya tak minta. Saya minta kursi je dengan meja. 3. Bagi sagu hati, saya ambil. Tak bagi pun tak apa. Habis ceramah, saya balik. Ada ceramah saya ujung negeri 500 ya, tambah pun tak cukup entah. Tak cukup pun tak apa. Kalau jemput lagi sekali saya tak datang. Bukan je susah hidup saya tuan. Tapi duit tuan-tuan saya laburkan buat sekolah. Duit sumbangan saya laburkan buat tahfiz, buat pondok orang tua, buat pondok jagaan orang tua. Belanja mereka sakit, belanja mereka cuci darah, belanja mereka ni buat surau, buat pengajian. Itulah yang menampung sekolah saya. Saya niat apa? Saya dapat pahala, yang mengajar dapat pahala, yang mendengar dapat pahala, yang bagi sumbangan dalam bentuk tak sedar pun di hari kiamat dia dapat. Saya kata, Mama, kalau abang berhenti, sekolah ni pun tutup, pahala orang lain tak berjalan dah. Tak apalah abang. Kalau gitu, Mama akan ikut ceramah abang. Kemana saja abang pergi? Nak ikut? Nayan dah. Nayan. Baik, nombor 1. Bila kita mati nanti, kita berehat sungguh-sungguh. Tetapi jangan jadi yang nombor 2. Apa dia Ustaz? Bila kita mati, orang lain berehat.
Nabi kata jangan jadi nombor 2. Bila kita mati, orang lain seronok. Dia mati ya. Yes, cantik. Isteri pun tak menangis. Suami kamu mati, Som. Kenapa? Tahu dia, tiba-tiba mati. Menangis apa pun tidak. Anak tak menangis, isteri tak menangis. Pasal dia orang tak menangis? Pelik kan? Bapak mati tak ada menangis. Apa tak menangisnya? Tiap-tiap hari kena sepak, pijak. Dah mati orang tua tu, selamat anak-anak dia. Aku jiran dia, aku tahulah. Dia tamparnya anak-anak dia. Dia tumbuk isteri dia. Eloklah mati pun, menyeksa orang. Nampak? Isteri lega mati. Dia pijak anak dia. Tuan-tuan tak pernah tengok satu lelaki-lelaki pijak anak. Saya depan mata saya. Depan mata saya, tuan-tuan, dia pijak anak. 3 anak dia pijak. Anak tangga tu. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Anak tangga surau. Tuan-tuan. Berapa ramai yang jahat, berapa ramai yang buruk perangai. Bila dia mati, mak dia rehat. Mati juga anak dia. Dah lah istak dadah, pukul mak, pukul bapak, pukul adik-beradik, curi barang. Hari ni mati. Mak kata, Allah, beban aku hilang. Nabi kata, jangan jadi yang nombor 2. Baik, saya tutup ceramah hari ini dengan petua. Saya tak mengulang petua yang sama. Saya nak ulang setiap satu tempat kalau boleh, saya bawa petua berbeza-beza. Semalam saya di Langkawi, saya bagi petua. Ular masuk dalam rumah. Tuan-tuan ni askar. Kadang-kadang masuk lautan. Ular ada. Bawalah kayu tas. Pergi ke Sarawak, cari kayu tas. Ular benci kayu tas. Saya ada 2 batang. Satu saya bagi dekat mak mertua saya, satu saya simpan. Ular kalau saya jumpa, saya tak menyentuh kayu tas. Ular tu lembek. Boleh angkat. Tahu. Dia benci kayu tas. Tak ada kayu tas, Ustaz. Tak ada kayu tas reset. Ular masuk sembuh. Penin tu. Jangan sembuh dengan minyak wangi pula. Lagi dia kejar kita kan. Ustaz, reset tak ada, Ustaz. Baygon tak ada, Ustaz. Shiltok. Sama, Ustaz. Tahu tak apa? Tanya siapa? Yang ketiga, saya bagi petua semalam. Kalau dia masuk dalam rumah, ambil bawang putih. Kak Leha, ambil bawang putih. Potong halus-halus. Ambil, letak kat hidung ular tu. InsyaAllah. Berpindah alam kita, tuan-tuan. Masuk alam barzakh terus kita. Yang nombor 3 jangan pakai. Okey, 2 tu. Saya bagi petua, kalau kita buat program hujan, apa nak buat? Ini doa dia. Saya tak mengulang lah benda tu. Hari ni sebab tuan-tuan ni askar. Tuan-tuan terlibat dengan macam-macam benda yang tak terduga. Saya nak bacakan pada tuan-tuan satu ayat dalam surah Hud, ayat 56. Ayat ni kalau tuan-tuan jumpa dengan musuh negara ke, musuh apa ke, yang nak ganggu kita, rakyat kita, baca ni. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Ma min dabatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Surah Hud ayat 56. Ayat ni tuan-tuan dia menundukkan musuh. Dia kontrol orang yang depan kita tu. Allah Ta'ala kata apa? Ubun-ubun dia pun dipegang. Musuh tak boleh buat apa pada kita. Ni, kita tak berlaku lagi suasana perang macam dulu-dulu. Kalau ada tuan-tuan, ni dia ni. 2. Yang ni tuan-tuan ikut saya baca. Dan kalau boleh sebelum Isyak ni hafal surah ni. Yang ini untuk jumpa Allahu Akbar. Baik. Saya tak cerita lah. Sekejap tuan-tuan kata ni pula. Saya duduk di sebuah hotel 2 malam berturut-turut.
Saya duduk seorang. PA saya bilik lain. Pukul 3:30 pagi, 4:30 pagi, saya bangun. Saya tengok ada satu lembaga hitam duduk tengah-tengah bilik saya. Mata merah. Nak duduk-duduk. Baca kopi ke apa buat lah. Jangan maki dia, jangan marah dia, jangan takut dia. Jangan cakap besar. Jangan. Ini pesan saya ni. Yang pergi kat dia. Kita main bilik dia. Siapa kita nak marah dia? Sebab tu bila pergi hotel, jangan paksa. Bilik penuh encik. Takkan penuh bagi satu bilik. Dia pergi bilik hantu. Padat muka orang tu. Okay. Jangan cakap besar. Malam kedua. Saya malam pertama tu saya kata, buat apa? Buat aku nak tidur. Besok aku nak kuliah. Malam kedua tuan-tuan. Pukul 4:30 pagi. Dia mari lagi sekali. Dia buka beg plastik. Dia main beg plastik. Dia kutik sampah. Tuan-tuan, dia buang sampah. Saya main kasar hang ni. Main kasar. Saya ingatkan tikus. Takkan tingkat 9 ada tikus hotel ni. Dia pintu bilik air semua saya tutup. Rupa-rupanya mendatang tu tuan-tuan. Dia lapar. Tuan-tuan. Dia selongkar tu. Selongkar tong sampah. Saya rakam tu. Saya rakam. Ustaz tak takut ke? Takut apa? Benar tuan-tuan dengar. Seorang lelaki mati dicekik hantu di Senawang, Negeri Sembilan. Ada tuan-tuan? Takut saya apa? Relax. Relax, tenang-tenang. Saya rakam. Jangan cakap besar. Terus saya kata apa ambil kat dia lah. Saya letak handphone saya tu, saya rakam. Tak kat bantal. Saya pun tidur. Aku suka hang lah. Aku ngantuk. Lagi aku nak bayang subuh. Tetapi, tuan-tuan kenalah baca ayat ni. Sekarang saya nak turunkan. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lagi sekali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lagi sekali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, tolong ulang balik. Yang tu je dapat minha dapat dah. Baca surah Toha ayat 55. Surah Hud ayat 56 untuk kontrol orang. Surah Toha yang saya sebut tadi. Okey. Kalau tuan-tuan rajin lah. Saya bulan lepas saya ceramah dinilai. Lepas tu bila saya balik, saya kata saya nak singgah kedai tu. Saya nak singgah sebab saya kesian kedai tu tak ada siapa masuk. Satu baris kedai tu tak ada siapa masuk. Peniaga duduk tunggu ya. Kesian pula aku tengok kedai ni. Saya pun singgah tuan-tuan. Saya tengok. Saya baca ayat tadi. Apa yang saya jumpa? Yang tu tuan-tuan kena jemput lagi. Nanti saya cerita. Allahu Akbar. Baik, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Lieutenant Colonel Hisham bin Abdul Manaf, yang bahagian Lieutenant Colonel Zaini bin Ismail dan semua pegawai. Saya minta izin, saya nak terus ke Kuala Lumpur. Besok saya ada di Semarak. Besok dengan tuan-tuan juga, Angkatan Tentera juga tuan-tuan. Jadi pukul 8 saya dah kena ada di sana. Jadi saya minta maaf, saya tak sempat nak menjamu selera dengan tuan-tuan. InsyaAllah amalkanlah. Saya ijazahkan 2 bacaan doa tadi pada tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk tuan-tuan, untuk keluarga, dan tuan-tuan boleh sebarkan.
Cuma pesan saya, hafaz dulu di mulut, ingat dulu di mulut, jadikan sebagai zikir. Bila berlaku, terus baca. Jangan tuan-tuan tak hafal. Oh ni dia ni mana ayat mana pula, memang tak ada tuan-tuan. Lain-lain dia berada depan kita, dia tengok kita. Baik, cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.